الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka ya demikian itu tidaklah menjadi hal. Faqad kuzzibat rusulun min qablika, kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdulu sebelummu juga didustakan oleh kaumnya masing-masing. Ni sebagai nak tenang hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manakala kaum Quraisy ataupun kafir musyrikun Mekah tu duk mendustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala ayat kata, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, kalau umat-umatmu ataupun musyrikun tu duk mendustakanmu, tosai berimej padamu, duk tuduhmu dengan begitu begini, maka ya demikian tidaklah menjadi hal. Dosa duk jadi masalah lah. Demo duk mendusta tu bahasa dia ya. Dosa duk jadi hal lah. Kerana apa? Faqad kuzzibat rusulun min qablika, maka sesungguhnya rasul-rasul yang terdulu sebelummu juga didustakan. Kerana umat Nabi dulu-dulu pun pasal itulah. Pasal tak saya berimej dengan rasul, mendustakan rasul walah itulah. Jadi puak kufur, puak kafir Quraisy ataupun puak musyrikun Mekah tu saya berimej dengan engkau tu, pasal dia. Pasal orang tu saya berimej tu balas itulah kelakuan dia. Kerana umat Nabi dulu-dulu pun mendustakan rasul-rasul mereka itu juga. Oleh kaumnya masing-masing. Nah, kaum rasul dulu pun dia mendustakan rasul dia juga. Lepas tu kaum engkau duk mendustakan engkau ni, tak ada hal. Tak, bukan benda pelik dah. Kerja dia mudah. Kerja orang menetai rasul tu, dia balas tu lah. Walau mari
Dulu-dulu pun pasal itu lah. Sebab kita duk dengar kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi apa tu, mendustakan rasul mereka berlaku. Kalau itu berlaku pada masa engkau ni duk mendustakan engkau, tosah jadi hal. Gitu juga kita nak kerja benda molek tu, malah tu lah. Ada orang menetek, ada orang tuduh dengan tuduhan dusta. Asal kita molek, sudahlah. Asal kita tu kena dengan hukum Allah, kena dengan jalan Allah, dia mau kata gitu gini tu pesan dia. Tahu Nabi lagi orang kata, tak ada. Tahu Nabi Muhammad lagi orang kata. Tahu Nabi dulu-dulu lagi orang kata. Kalau kerja hak agama, balah tu lah. Kalau gitu mung tak usah wahal lah. Tak usah duk bosel lah. Kerana pesan dia. Ini sebagai mentenangkan perasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga orang kerja agama, pendakwah agama masalah ni pun subhanallah. Kan kita letak reban nak kerja tu adalah dah. Orang tu kata gitu, orang ni kata gini, nah itu. Orang tu tuduh gitu, tuduh gini. Maka itu gapo benda mudah katanya benda biasa kepada orang nak kerja ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kerja lain tak apa sebab kita. Misal kita nak cari harta ke gapo, kita tak kata gapo. Tak beli tanah serai, 2 rai kita nak buat kebun gapo, kita tak kata gapo. Nah, teman-teman tanya nak buat kebun, nak buat gapo gitu. Tapi kalau nak kerja agama, bahawa kita buat tu ada demo tu kata gini, kata gitu. Maka ini begitu gapo? Tasah menjadi masalah kerana rasul dulu pun pasal itu. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Kita duk kerja benda molek pun kembali kepada Allah. Demo duk menetai benda molek pun kembali kepada Allah lah. Segala urusan sama ada lek penyokong ataupun lek menetai, semuanya kena kembali kepada Allah belaka. Nah, nanti jumpalah. Balas mana Tuhan nak balas dia duk kata, dia duk tuduh Nabi itu sebagai tukar sihir, Nabi itu sebagai bawa cerita zaman dulu, Quran tu dia tuduh kata rekod gapo semua. Nanti tengok. Kerana semua ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah kata demo tu duk lawan Nabi, punya mati esok, gi ikut cang lain. Gi ikut gapo? Kau jalan lain, tak jopok dengan Allah Ta'ala, tak. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Habis ni kita pun kena ingat lah. Nah, kalau benda tak molek, kita kena ingat kata semua kita ni kena kembali kepada Allah. Tak ada faedah, tak usah duk buat lah. Nah, kerana kena kembali kepada Allah Ta'ala. Habis tu, dia kata ingatlah. Nah, ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan sekalian urusan. Ilallahi kepada Allah turja'ul umuru dikembalikan segala urusan dan pekerjaan. Nah, beni nah orang duk kerja duk lawan Nabi, duk menetai Nabi, dia akan jumpalah balasan dia di sisi Allah. Dan orang duk kerja molek, Nabi duk dakwah jalan molek, duk seru jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pun berjumpa dengan Allah Taala belaka. Nah, kalau kita ingat gini bahasa seni lah. Nah, kalau ada gitu gini selumar dalam kita kerja hak agama tu, dah benda biasa. Orang yang menetai tu dia cari jalan juga. Nah, cari jalan nak menetai orang kerja juga. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Nah, ya ayyuhan nasu, hei manusia.
Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu adalah sebenar. Terlihat. Ya ayuhan nas, ni khitab kepada semua manusia. Ada. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah membalaskan amalan kamu. Janji Tuhan nak balas amalan kamu Tuhan manusia, haqqun, adalah benar. Bukan janji lolok-lolok, bukan janji usik-usik dak. Kena jumpa dengan janji Allah Ta'ala, kerana janji Allah adalah sebenar. Kalau gitu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia ni. Nah, jangan duk perdayalah, jangan duk tertipu dengan mewah hidup dunia. Dunia ni naik serak-serak. Nah, mewah tu, mewah ni, mewah dengan harta, mewah dengan pekat, mewah dengan kekayaan apa semua. Mewah tu jangan duk menggendalakan engkau. Jangan duk tertipu dengan kemewahan di dunia. Kerana apa? Kerana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada janji Tuhan itu adalah sebenar. Maka janganlah kamu diperdayakan. Jangan ralai. Nah, jangan doa tak khabar oleh kemewahan hidup dunia. Kerana dunia tu hak dekat, hak sebentar. Dania tu mana hak happy dengan kita. Hak boleh makan selalu kata. Adapun akhirat ni hak lambat sikit. Kalau gitu, kita duduk atas dunia ni ada kemewahan tu, kemewahan ni apa? Jangan rasa kata kemewahan tu sudah gapo sudah berjaya kita dak lagi. Kerana hak tu kemewahan hak pesan dekat. Dunia tu mana hak pesan dekat. Nah, boleh makan selalu. Kerana ada janji Tuhan kita di akhirat lagi. Kerana janji Tuhan itu adalah sebenar. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan dunia. Dunia ni nak jadi terpakai, jadi mazra'ah lil akhirah. Nah, dunia ni kalau kaya, kalau pekat, kalau gapo pun jadi tangga nak wisapa ke akhirat. Maka dunia tu boleh makan lama lah. Nah, boleh sapa pada akhirat. Tapi kalau dunia, wak makan di dunia selalu, mewah tu kita guna, kemewahan tu untuk guna di dunia saja, maka tu tertipu. Kadang-kadang seorang tu tak ada nak pergi masjid, kerana urusan dia dunia banyak. Kadang-kadang nak buat amal tak ada, nak baca Quran tak ada, kerana nak kecek situ, kecek sini, gapo semua. Dunia. Cari makan dunia yang tak ada membawa pada akhirat. Maka ni orang yang tertipu. Tapi kalau kita ambil dunia tu jadi mazra'ah lil akhirah. Nah, jadi tanimnya untuk kita makan di akhirat, maka dunia tu jadi manfaat pada kita. Kita ada pekat. Kita gunalah pekat kita tu. We boleh kecek nak wisapa akhirat. Kecek we buat amal ibadat pada Tuhan. Lari benda jahat, benda mungkar. Kalau tak ada pekat, lari dah mau tak dengar. Itu. Kalau kita ada pekat, lari dah mau mudah dengar. Maka kita lari benda jahat. Kerana Allah Ta'ala guna pekat kita, maka pekat kita sana jadi ada habuai di akhirat. Kalau kita kaya, mewah kita, ada duit, ada gapo, guna harta kita. Walau anak-anak kita, walau keluarga kita, walau ahli kapur kita pun, jadi nak heret pergi pada akhirat. Maka dunia pasal ni adalah mazra'atun lil akhir.
Nah, tepat menane untuk sampai akhirat. Tapi kalau kita ambil dunia, mewah dunia saat ni, guna di dunia saja. Tak ada pergi langsung ke akhirat. Pekat tinggi, kita kerja pasal pekat dunia saja. Harta banyak, kita ambil harta untuk kemewahan di dunia saja. Maka tu tertipu dengan hidup dunia. Tak jumpa balasan di akhirat. Bokeh, kau lebih berat lagi. Mung kaya duk guna harta balahan. Mung ambil harta kekayaan mung dari mana dan duk perhabis ke jalan mana. Mung sehat tubuh badan, mung duk guna kesihatan mung walah mana. Semua tu kena soal. Kena tanya. Nah, kerana apa dia guna kemewahan saat ni di dunia saja. Orang ni tertipu dengan dunia. Kalau gitu tu hafsah fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka kepada Allah Ta'ala. Wala yaghurrannakum, dan jangan terpedaya akan kamu al-ghururu oleh syaitan. Guru tu penipu, iaitu syaitan. Benar dah jadi kita tertipu tu yang pertama dunia. Pekat harta kekayaan mewah. Iaitu kau jauh dengan masjid, kau jauh dengan ibadat kerana pekat dia, kemewahan dia banyak. Dan yang keduanya, duk perdayakan kita ni oleh al-ghurur, oleh syaitan. Ni pakai kita tu. Kaya tak ada kaya lah, pekat ada tinggi tapi pakai hudah. Mari daripada syaitan. Pakai biasa berlawan dengan kebenaran. Kecek sikit, kerak pucuk hak molek lah dah. Bahasa berakhir kata kau orang, berakhir maki orang, berakhir cerca orang ke apa. Kaya tak kali. Pekat tak ada tinggi kali. Siapa duk tekan dia tu? Al-ghurur. Ialah syaitan. Penipu syaitan. Maka jangan juga kamu tertipukan kamu dengan jalan Allah, nak turut Rasulullah, nak turut jalan Allah oleh syaitan. Ya ada sejenis orang macam tu, tak ada? Bukan orang pekat tinggi, bukan orang mewah, tapi payah. Nak bentuk dia jadi orang molek tu payah. Menetek kepada jalan yang kebenaran. Hei, kenapa jadi itu? Kerana al-ghurur, kerana syaitan. Syaitan dia kosi dengan nafsu. Syaitan tu mari lik luar. Kadang-kadang daripada jenis manusia. Kadang-kadang dari perasaan dia. Pas nafsu pun sokong. Maka tertipu juga. Jadi orang yang duk terpedaya daripada taat pada Allah ni dua. Yang pertama, dunia dia mewah. Orang pekat tinggi-tinggi, kaya-kaya, pekat besar-besar, duit-duit banyak. Waktu pun ada juga tertipu. Dan yang keduanya, pakai perangai dia daripada syaitan. Tu biak dia. Malah tu lah, kalau kecek bab agama, dia cari jalan nak menetek agama. Dan kalau kecek bab turut ajaran Rasulullah, dia cari jalan lah nak berlawan dengan jalan Rasulullah. Mari daripada mana? Mari daripada al-ghurur, daripada tipu daya syaitan dia. Kalau gitu janganlah biar boleh syaitan yang menjadi susah-susah penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Allah
ke dia walah tu walah ni. Nah, ataupun orang suruh turut jalan Allah, dia gitu turut syaitan. Dia turut syaitan. Maka jangan. Kita kena beringat dua ni. Kerana dua ni lah. Nah, kerana dua ni lah duk kena manusia. Begitu dia kita kepada anak semua manusia. Nah, duk kena manusia dua ni. Orang duk punuh-punuh dunia. Dulu berjuru, masya-Allah, dia ni berjuru. Sekat kaya ni, sekat pekat tinggi ni, nampak jadi kau lain. Ada tipu oleh dunia. Dan yang keduanya, Allah dia tu kok tak ada harga. Baik dia kok pesai. Ni buat benda tak molek. Tuhan wi senang ke dia tahu tu. Nah, Tuhan wi kelebihan ke dia duk sehat tubuh badan. Tapi duk ke dia tu duk kelesek nono. Nate ajari Allah, ajari Rasulullah. Ani syaitan. Tubi'at. Nah, tubi'at orang ataupun syaitan orang. Kalau itu kedua-dua ni kena jaga. Heknya kita geno-geno pun kena jumpa dengan janji Allah. Dan janji Allah adalah sebenar. Nah, dan mau tu PP kocek besar dah, lawan agama gapo kena jumpa Allah. Orang doa amal ibadat kepada Allah Taala apa? Kena jumpa Allah. Maka bila kita pergi jumpa Allah, situlah nyata kesalahan kita dan kebaikan kita. Dah. Sedekah Tuhan wi senang, wi fikir, wi gapo, kita tak guna fikiran kita dan kebaikan kita tu pada jalan yang diredha oleh Allah Taala. Innasyaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah aduun lakum, musuh bagi kamu. Ini kita tahu belaka. Nah, setan kok tak ada halau kalau kita takut setan. Budak-budak takut setan. Seteru kita. Kerana syaitan ni seteru kita. Mula awak jadi seterunya, iaitu dia boleh tipu Nabi Adam dulu. Lepas ada tu kan, dia tipu anak Adam semua. Mula daripada Nabi Adam, sampai seterusnya, semua anak Adam seteru dengan syaitan belaka. Fattakhizuhu aduwa. Maka jadikanlah dia syaitan itu musuh yang mesti dijauh tipu daya. Kita tahu dah kata syaitan itu penipu, syaitan itu seteru kita, jadi dia tu seteru kita sungguhlah. Jangan dia turutlah. Ni orang syaitan kok mengarut, tapi duk sehari-sehari tu duk turut syaitan anak hari. Syaitan kok tak berjuru, seteru kita syaitan. Kalau nampak siang di langit tu nah, murihnya kepada syaitan. Murihnya, nampak no. Bintang langit siang tu, oh syaitan. Ludah. Tapi duk sehari-sehari tu duk turut syaitan. Orang manggil tahu kata syaitan tu seteru. Tapi kita tak jadi dia tu seteru kita. Hak Tuhan perintahnya, tahu dah kata dia tu seteru, kita kena jadi dia tu seteru kita. Lepas tu bila kita jadi dia sebagai seteru kita, jangan turut dia lah. We kenal setan tu nak heret kita ikut mana. Barulah kita tak turut dia. Kalau tak kenal, duk kata seteru saja. Kalau orang mukmin saudara kita belaka dah. Ni kita yakin itulah. Siapa saudaramu? Orang mukmin. Al-mu'minuna ikhwatun. Bermula orang mukmin itu saudara belaka. Tapi duk balah tu. Duk balah orang mukmin. Ngupak kepada orang mukmin, kata orang mukmin, kau mukmin kau sedap mulut kita lagi. Dia tak pandai buat apa, tak pandai kata apa ke orang. Orang mukmin saudara, kita buat balah. Syaitan seteru, kita buat saudara.
Itu. Nak hari duk turut setan. Setan pun dia tak ada nak. Dia mau kata dia saudara. Belalah dia mau kata seteru pun. Tapi asal turut dia. Dia nak tujuh tu. Begini kita kena tahu jalan setan. Gelang setan tu nak heret ke mana kita kena tahu lah. Kerana Tuhan suruh jadikan setan ni sebagai seteru sungguh, bagaimana orang tahu kata dia tu seteru. Apa tak? Tapi hari ni kita kena tahu cara dia. Kalau tak tahu cara dia, tak tahu amalan setan tu, kita tak tahu kok tuju mana seteru. Duk kata seteru sajalah. Nah, kalau tanya tu setan seteru ke saudara, jawab kena lah tu. Seteru lah kau. Tapi punya kita duduk sehari-sehari baik dengan setan. Kecek sikit pun naik dah puasa marah, puasa dengki, puasa tu setan. Nak bangun tidur pun setan tertidur lah sikit lagi baru rebel. Subuh lewat lah ni. Turut dah setan. Tapi auzubillah minasyaitanirrajim, tak jauh daripada setan, tak jauh daripada setan. Subuh lama. Subuh lama habis lagi. Orang bedah nanti komat. Malah ni lah. Kita tak ada buat jadi dia tu seteru kita. Kita ingat nas. Orang mukmin saudara. Jangan kita duk kata huduh dia, jangan duk maki dia, jangan duk cerca dia, jangan duk ngupak dia. Setan seteru, kita jangan turut dia. Kerana setan ni dia daya dia makan dengan tak khabar, daya. Dia bukan tekan kerak-kerak tu tak. Nah. Dia turut dah dia lepas lah, tak ada apa, dia diperangai lah. Orang tak semaya tu, saya tak ganggu ke apa, dia tak semaya dah. Perangai dia orang tu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya menyerulah mereka itu syaitan hizbahu akan golongannya, akan parti-parti, semacik-semacik hizbah ni semacik dia. Nah, parti dia, kumpulan dia, golongan dia liyakunu min ashabis sa'ir, supaya jadilah mereka itu daripada penduduk neraka. Ni hadaf dia ni. Cuk prasung setan tu dia pisah saing dia pengikut dia lui masuk neraka belaka. Tu cuk setan. Kalau siapa turut setan suk di dalam neraka tu. Nah, orang tu wa amal banyak-banyak dah pun setan tu pisah juga. Hang siapa tinggal amal dia supaya kisah bersisa dah, kisah Bala'am bin Ba'ura ke apa jamin dulu hok cerita-cerita hok Bani Israel tu Bala'am ataupun bersisa tu orang wa amal lengkap cukup sempurna dah amal ni. Tapi setan gesah juga. Maka akhirnya tinggal amal dia. Kerana suk dia nak heret pengikut dia, hizbah dia, golongan dia liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk di dalam neraka sa'ir. Nah, sa'ir ni satu neraka lah, satu nama neraka. Tapi maksud sini neraka. Nawi orang mengikut dia masuk neraka. Setan yang nak situ. Kerana neraka Tuhan nak penuh dengan jin dan manusia. Nah, penuh dengan jin dan manusia. Maka setan ni dia ajak umur masuk balik tu selalu dah. Urusan setan mai duk pisah dah. Nak lobe, nak tak mengaji, nak tak semaya, hang siapa ketua. Dan siapa mati tu pisah juga. Kau orang tu kuat dalam agama, kau dia pisah sangat. Kalau kita tak faham, turut dia dengan tak khabar. Nah, kalau kita faham, kita boleh tolak. Dia tak payah kita tolak. Nah, turun rumah, minta auzubillahi minasyaitanirrajim dah.
Masuk rumah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pas kita kena tengok tiap-tiap langkah kita tu, hak ni jalan setan ke jalan Allah. Kecek pun subhanallah. Orang pergi masjid dah tu dia dah lagi. Itu. Nak kecek banyak, nak kata ke orang, nak cari cuk, kecek ke apa semua. Kerana dia nak rugi kita. Di mana tempat dia nak-naknya? No. Masuk neraka sa'ir. Kalau dia boleh kecek orang, siapa boleh masuk neraka sa'ir, berjayalah dia. Baik ni kita kena auzubillahi minasyaitonirrajim sungguhlah. Nah, auzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Azkar pagi tu auzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, aku minta lindung dengan Tuhan yang amat dengar lagi amat mengetahui daripada syaitan yang kena rejam. Tapi jangan kita kodak beci saja setan, honok-honoknya jangan turut setan. Jangan turut syaitan, honok-honok situ. Kerana akhirnya setan ni dia nak heret hizbah dia. Nak heret penyokong dia, gulungnya dia tu supaya masuklah mereka itu dalam ashabis sa'ir, di dalam gulungnya ahli neraka. Habis ni kita kena jagalah. Kita sendiri, keluarga kita, anak bini kita, anak kita tu utama sekali. Kita ni duk jaga dah. Kita mengaji kat sikit sebanyak. Anak kita Allah tu kita kena jaga dah. Mula-mula sekali jangan lekat tu bi'at turut setan. Umur 4 tahun, 5 tahun tu jangan perang dengan setan dah. Padahal dia tak ada berdosa lagi, kita tak. Tapi kita kena didik dah, heret dia dah. Nak sebuah pakaian dia, nak sebuah kecek dia, nak sebuah ibadat dia pun kita kena heret dah. Video tu panas tu dengan syaitan. Ni kita nanti besar. Nanti besar baru kita nak murih nak apa, ya tak jadi dah lah. Kerana masuk dah hizbah dia dah. Masuk dah parti dia dah. Dia masuk semacik dia sudah. Payah nak tubai. Itu. Orang dia masuk supaya sama manusia ni pun. Dia masuk kupul le tu payah nak tubai. Lebih lagi dia wibat dah. Bak syaitan dia wid. Gulungnya orang ni gulungnya syaitan. Sudah. Nak cabut nama tu kok payah sekali. Hizbu ni supaya orang duk main kan mengang tu pun orang panggil hizbu juga. Hizbu tu, hizbu ni, hizbul adalah, hizbu iktisadi, hizbu apa tu. Kupul le dia. Kalau gitu syaitan ni dia ada hizbu, ada parti dia, ada puak dia. Maka semua orang yang turut syaitan tu, syaitan nak heret mereka itu supaya jadilah mereka itu daripada ashabis sa'ir, daripada penduduk neraka as-sa'ir. 1480. 1480 dia ayat ini menyatakan permusuhan syaitan terhadap manusia. Kita kena nak baca Quran tu kena auzubillah juga. Allah baca Quran dah. Syaitan mari lagi. Mari. Baca Quran tu syaitan mari lagi. Bini apabila mu nak baca Quran, fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Taruh nak baca Quran tu syaitan mari ganggu lagi. Lepas tu kalau duk locak. Duk locak tak semaya tak gapo tu, kau masuk perakak syaitan. Orang dia masuk duk sekali dengan syaitan, orang panggil hizbus syaitan. Parti syaitan. Gulungan syaitan. Allah Taala gelar ke dia, hizbuh. Hizbahu, gulungan syaitan. Nauzubillah min zalik. Kalau gitu, anak beranak kita jangan masuk parti syaitan dah. Jaga molek jangan masuk hizbu dia. Nak we tak boleh masuk dalam parti setan ni, kena jaga. Heret anak kita pandai semaya, pandai baca Quran, pandai masjid, pandai tahu hari halal, tahu gapo, maka insya-Allah setan ajak masuk parti dia pun tak masuk. Tapi kalau duk halau main kau jalan duk biasa gitu, setan ajak mudah sekali lah. Nauzubillah. Tak apa kita orang berjuruh dah.
Allah, Tuhan suruh kita jaga. Tara nak baca Quran tu suruh minta jauh daripada syaitan. Gelang syaitan nak tipu ada lagi. Baca Quran ni nombor satu dah lah kita tak molek amalan. Tapi syaitan ada lagi gelang nak tipu. Suruh minta lindung daripada syaitan. Kalau kata nak masuk jamai tu cak kau minta jauh pada syaitan. Ada jamai tempat tak molek gitu gini. Nah, nak baca Quran tu kami minta jauh pada syaitan. Kita ni waktu tu tak khabar, tak sedar tu. Habis masuk dalam hati syaitan dengan tak khabar. Lalu siapa masuk dalam hati syaitan? Syaitan dia nak seru orang dia supaya adalah mereka itu daripada ashabis sa'id. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kalau itu ayat ini menyatakan permusuhannya syaitan terhadap manusia dan cara permusuhannya yang mesti diawasi. Lepas tu ayat ni juga cara kita nak jaga diri kita nak buat jadi permusuhan dengan dia. Nah, jangan hidup siapa nak turut syaitan. Dia kata nak turut syaitan sekali, turut benar ya tu. Ada orang yang nak murih dah aku nak turut syaitan sekali. Aduh, Tuhan suruh buat seteru, kita nak turut dia. Na'udzubillah. Ni apa pesanan daripada Allah Ta'ala kepada manusia semua. Nah, yang pertama, jangan kita tertipu dengan kemewahan dunia. Yang kedua, jangan kita tertipu nak turut jalan Allah dengan sebab tipuan syaitan. Lepas tu Allah Ta'ala kenal pada kita, hal syaitan tu seteru. Lepas tu Allah Ta'ala pesan pada kita, dia tahu dah kata seteru, jadi seteru sungguh. Dia jadi seteru sungguh. Kerana syaitan tu dia nak heret manusia supaya masuk neraka. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.